أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, Muslimin dan Muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan masa yang dipinjamkan Allah kepada kita, kita mengisi ruang antara Isyak dan Tarawih ini dengan sedikit peringatan. Dan setiap tahun bagi tuan-tuan yang duduk semayang di sini, sebelum daripada pandemik COVID-19, kalau saya main di masjid ni, kita akan pilih satu daripada sahabat Nabi untuk kita ambil iktibar kehidupan mereka radhiyallahu anhu. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum, kalau saya sebut Abu Hurairah, tuan-tuan kenal. Kalau sebut Abdullah ibnu Mas'ud, tuan-tuan bisa dengar. Kalau sebut Sayyidina Anas bin Malik, lagi familiar dengan riwayat hadisnya. Kalau sebut Huzaifah ibn al-Yaman pun dengar juga. Kalau sebut nama yang jarang-jarang disebut, tapi kalau sebut pun tuan-tuan macam bisa dengar, seperti Abi Bazrah As-Salami, tuan-tuan bisa dengar. Kalau sebut Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu, pernah dengar. Hatta sahabat-sahabat yang masuk Islam terkemudian seperti Sayyidina Ikrimah, anak kepada Abu Jahal pun tuan-tuan pernah dengar. Tapi ada sahabat-sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang ada nama mereka jarang dengar. Bahkan sebahagian besar umat Islam, kalau tak dibuka lembaran sirah para sahabat, sejarah para sahabat, kita tak pernah dengar nama dia. Tapi sahabat-sahabat, walaupun nama tidak pernah didengar, ataupun sebahagian kita ni jarang dengar, ataupun orang-orang tertentu yang mengkaji riwayat sahabat saja boleh tahu, tapi sahabat-sahabat ni mereka ada keistimewaan tersendiri. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tuan-tuan pernah dengar nama Julaibi? Kadang-kadang boleh jadi malam ni baru dengar. Sayyiduna Julaibi radhiyallahu anhu, sahabat yang namanya tidak masyhur, bukan tidak masyhur hari ini, bahkan ketika Nabi SAW masih ada di kota Madinah, ketika sahabat-sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Ali, Uthman semua masih ada, yang kata Julaibi radhiyallahu anhu ni tidak terkenal, tak terkenal. Hatta kalau kita buka dalam sejarah, dalam hadis-hadis Nabi, ketika mana Julaibi radhiyallahu anhu ditakdirkan Allah syahid dalam satu seri peperangan, ada di kalangan sahabat tak rasa kehadiran dia. Ini bukan nak mengajak kita, tak, nak bagi cetus inspirasi. Kalau kita buka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim oleh Abi Barzah radhiyallahu anhu, dalam satu siri peperangan, setelah selesai perang, orang Islam dikurniakan kemenangan. Nabi SAW sebelum nak balik ke kota Madinah, Nabi kata dekat sahabat-sahabat, kumpulkan semua, cari semua jenazah sahabat-sahabat kita yang syahid, jangan dibiar ditinggal macam tu saja. Nabi kata dalam hadis, hal tafqiduna min ahadin, ada lagi tak tertinggal seorang-seorang ataupun seorang dua lagi?
hal tafqiduna min ahadin, ada lagi tak yang tertinggal? Sahabat cari. Oh, si fulan bin si fulan ni syahid ya Rasulullah, dikumpulkan. Nabi tanya lagi, hal tafqiduna min ahadin? Sahabat kata na'am, fulan ibnu fulan disebut. Julaibib radhiyallahu anhu, kehadirannya dalam tentera Islam, kewujudan dia di kalangan tentera Islam tak disedari, hanya disedari oleh insan yang bernama Sayyidul Khalaiqi wal Bashar, penghulu segala makhluk dan manusia sekalian alam. Kewujudan Julaibib radhiyallahu anhu hanyalah disedari dan dihargai, dia kata macam tu, oleh insan kekasih umat akhir zaman, iaitu Sayyidina Nabi SAW. Bila Nabi tanya kali kedua, kali ketiga, sahabat kata dah habis dah, tak ada dah. Semua tentera Islam yang gugur syahid, semua dah dikumpulkan, semuanya akan disaksikan sebagai seorang syuhada, seorang syahid. Nabi kata dekat sahabat-sahabat, lakinni ufqidu Julaibiban, tapi aku kehilangan Julaibib. Nabi kata, jadi kita nak sebut apa istimewa insan yang nama Julaibib ni. Keistimewaan itulah kita nak buat balik, nak ambil buat bekal, nak buat amal, nak buat inspirasi, nak buat motivasi dalam hidup kita. Setelah sahabat-sahabat kumpul semua jenazah para sahabat yang syahid, tak ada dah ya Rasulullah, habis dah. Nabi kata, lakinni ufqidu Julaibiba. Nabi kata, tapi aku kehilangan seorang lagi. Tak sedap. Orang Islam yang lain, sahabat lain tak sedap. Nabi kata, aku kehilangan Julaibib. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis ni kita sambung lagi akhir last. Siapa dia yang nama Julaibib ni di kalangan sahabat? Ketika Nabi SAW sampai ke Madinah, Julaibib ni kecil lagi, macam anak-anak kita kecil-kecil main sebenarnya. Julaibib ini, kalau istilah hari ni kita sebut anak gelandangan. Kena tengok jam, seikir 10. Tuan-tuan dah tak sebenarnya terawih kan? Anak gelandangan. Saya pernah dengar rakan-rakan guru tahun 2018 tak salah, sampai di Kuala Lumpur, di satu sekolah itu menghimpunkan anak-anak gelandangan di tengah-tengah Kuala Lumpur, bandar Kuala Lumpur. Sekolah macam kita kata sekolah harapan, sekolah macam apa nama, himpun anak-anak yang terpiak tak ada ibu bapa. Julaibib ini disebut oleh ulama-ulama sejarah sahabat yang tak diketahui asal usul mak dan ayahnya, tak diketahui. Julaibib radhiyallahu anhu ini, dia ni hidup dalam masyarakat Arab di Madinah sebelum Nabi sampai ni, hidup budak-budak terbiak. Tapi Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kalau Allah nak jadi, Allah nak campak hidayah masuk ke dalam hati insan manusia yang nama Julaibib ini, cukup waktu kecil bila dia tengok Nabi kali pertama, itu sudah cukup untuk dia jatuh hati kepada Nabi SAW. Cukup. Maka waktu kecil itu dia dah minat kepada Rasulullah dan juga kepada Islam. Siapa Julaibib ni tuan-tuan? Dia manusia yang kalau berdiri di kalangan orang-orang yang sebaya dengannya, dia kerdil dia, orang dia kecil, orang dia tak kacak dan tidak tampan, pakaiannya lusuh, tidak bersalin, kakinya tidak beralas, tapak kakinya kasar. Anak gelandangan. Tuan-tuan kalau pergi di Kuala Lumpur ke, di kawasan-kawasan, dia tengok anak-anak. Saya bila sampai di sana, di sekolah tu, satu cikgu dia kata, Ustaz, ni depa ni dua orang ni depa hafal Quran. Saya kata, hampa ni ayah tak tahu di mana, mak tak tahu di mana, Allah pilih hampa hafal Quran. Anak-anak kita yang kita asuh, kita didik, kita pedor elok ni bagi semayang cukup waktu baca Quran,
nak bagi dia boleh hafal Quran tak boleh lagi. Bila Tuhan nak. Saya kata kat kawan-kawan, saya kata saya kalau tengok depan ni, saya teringat sahabat Nabi radhiyallahu anhu, nama Julaibib. Saya nak ringkaskan masa kita terbatas, membesar dia sehingga dia besar dalam masyarakat Arab Madinah ni. Dia orang Ansar, orang Madinah ni membesar. Dia duduk di jalanan, tak ada rumah, tak ada tempat berteduh, tak ada mak, tak ada ayah, tak ada keluarga, tak ada suku mana, tak ada. Arab ni dia ada bani tu. Dikatakan Julaibib ni tak tahu. Cuma ulama sebut sebahagiannya dia daripada bani sekian-sekian, tapi tak pasti. Kerana dia tak tahu daripada mana. Dia terbuang macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila dia membesar, dia dah dewasa macam kita ni, umur dah 20-an macam tu. Nabi SAW satu hari bila dia duduk tepi-tepi jalan ni, dia Islam, dia sahabat Nabi. Tapi dia ni duduk di mana pun orang tak peduli. Yalah, orang terbiang macam kita lah, tak lalu-lalu lah. Tapi yang kata kekasih Allah ni, Nabi kita ni, sekecil mana pun nilai kita di mata manusia, kita ni tak ada apa. Tapi di mata Nabi dan di hati Nabi SAW, kita ni umat yang paling dia kasih dan cinta. Kita ni hak Nabi tak jumpa lagi pun Nabi cinta dah, apatah lagi Julaibib yang duk ada dengan Nabi SAW. Sahabat lain mungkin tak sedar Julaibib tadi lalu di sini, tapi Nabi tahu. Sahabat lain mungkin tak rasa kehadiran Sayyidina Julaibib, tapi Nabi SAW sangat sayang dan kasih kepada dia. Satu hari Nabi lalu, Nabi kata, Julaibib, mau tak aku cari pasangan bagi hang nikah? Dia kata kepada Nabi, dia kata, aku ni tak laku ya Rasulullah. Dialah fizikal aku ni, rupa parah aku ni, keluarga aku tak ada. Aku ni siapa yang nak kat aku? Satu hari Nabi kata, mau. Kali kedua Nabi jumpa dia, Nabi kata, Julaibib, mau tak aku nikahkan kamu dengan seseorang? Dia orang dewasa dah, dia adalah tuntutan-tuntutan dia. Nabi faham. Kali ketiga Nabi tanya, ya Rasulullah, siapalah mau dekat aku? Aku ni siapa? Uduh macam ni, siapa pun tak teringin. Aku ada ke aku tak ada ke, sama saja. Dia rasa diri dia. Nabi kata, kalau hang mau aku cari, sungguh ke ya Rasulullah? Kalau macam tu terserahlah kepada Tuhan ya Rasulullah. Nabi cari. Satu hari Nabi jumpa dengan satu orang laki-laki. Dia ni pemimpin orang Arab di Madinah, salah seorang pemimpin besar. Dia ada seorang anak perempuan yang janda, anak dia. Dan orang-orang Arab di Madinah ni, kalau mereka ada anak perempuan yang janda, mereka disebutlah hadis, mereka tak akan nikahkan anak mereka sehingga mereka pastikan Rasulullah tak berhajat pada anak mereka. Kalau boleh, mereka nak Nabi tu ambil sebagai isteri Rasulullah. Siapa tak mau kan Rasulullah ni jadi sebahagian daripada keluarga anak menantu mereka. Jadi satu hari Nabi panggil satu orang lelaki pemuka Arab ni, pemimpin Arab ni. Dia kata, aku ni nak nikahkan anak perempuan kamu. Oh, dia seronok. Dia kata, berkat Allah masuk dalam keluarga aku. Ya Allah, berkat sungguhlah. Nabi kata, tak, bukan untuk aku, untuk seseorang. Lelaki ni kata, untuk siapa? Untuk siapa? Untuk sahabat mana ni? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Julaibib. Terkejut yang kata ini. Dalam hadis Abi Bazrah disebut terkejut lelaki ni, tak disebut siapa lagi tu. Dia terus kata, dia kata, ya Rasulullah, nak kata ya pun tak, nak kata tak pun tak, nak kata lagu mana tak tahu. Dia kata, lagu ni lah aku balik tanya orang perempuan di rumah ni. Inilah hadis pun. Dia minta izin kepada Rasulullah nak balik bincang dengan orang perempuan di rumah dulu. Saat lagi marah mak dia kalau lagu mana, tuan-tuan, Nabi nak nikahkan anak dia dengan Julaibib. Siapa Julaibib ni? Adanya seperti tak ada. Terbiar, terbuang dalam masyarakat. Tiba-tiba Nabi kata, aku nak nikahkan dengan Julaibib.
Ringkas cerita, bila balik ke rumah ni tuan-tuan jadi berkeli lagi bini dia kata, siapa dia nak nikah dengan Rasulullah? Tak, nak nikah dengan Julaibib. Rasulullah yang pinangkan, bukan untuk dia, untuk Julaibib. Bertengkar dua-dua lelaki bini ni. Lagi dia kata, Rasulullah yang pinang ni bukan orang lain, bukan orang lain yang meminta, Rasulullah, kekasih Allah. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu an yakuna lahumul khiyarah ila akhiril ayat. Tidak patut bagi orang beriman, laki-laki dan perempuan, bila Allah dan Rasul menentukan sesuatu keputusan, dia ada pilihan lain. Dia tak ada pilihan. Nabi nak pinang anak kita untuk ni, Julaibib ni. Aku nak kata lagu mana ke Nabi? Dia kata, demi Allah aku takkan bagi anak aku menikah dengan Julaibib. Perempuan dia kata, pak dia pun tak balah, mak yang kerahan keluar, gaya nak keluar anak perempuan ni, anak solehah. Dia duk intai bertengkar mak dengan ayah ni. Dia kata, ayah nak siapa yang pinang aku? Katanya. Kata si ayah dia, yang pinang hang ni Rasulullah, tapi bukan untuk dia, untuk Julaibib. Kata anak perempuan yang soleh ni, kalau Rasulullah yang pinang untuk aku dan dipasangkan dengan Julaibib, tidak ada sesuatu yang lebih berkat melainkan apa yang dipilih oleh Rasulullah, kata anak dia. Langsung tak pandang ke rupa, ke darjat, ke kedudukan, ke apa ke, tak fikir dah, Rasulullah yang pilih pinang aku untuk dia. Apakah ayah ragu-ragu di atas pilihan Rasul, kekasih Allah? Tu kekasih Allah, tu Rasulullah. Tersentak pak dia dengan mak dia, terdiam, dua-dua mereka tak terkata apa. Anak dia baca ayat hadis sebut tadi, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin tu. Anak dia baca ayat tu dekat pak dengan mak dia. Mak dia kata, kalau macam tu tak apalah, mak tak kata apa dah, hang kata lagu tu. Pergilah pak dia jumpa Nabilah Rasulullah, pak dia jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, bolehlah ikut sukalah tuan nak nikahkan anakku. Dia tak kata seronok sangat pun tak yang pak ni pun. Dia kata ikut sukalah, terpulanglah kepada Rasulullah, nak nikahkan anakku dengan Julaibib, aku ikut je lah. Nabi doa berkat kepada anak perempuan pemimpin Arab ni, pemimpin Ansar ni. Ya Allah, berkatkanlah anak ni, berkatkanlah perempuan ini, dan jangan beri kesusahan ke dalam hidup dia. Tuan-tuan, menikahlah Julaibib dengan gadis perempuan ni. Tak sempat berbulan madu suami isteri, panggilan jihad sampai. Tuan-tuan tengok takdir yang qada Allah melalui lidah Rasulnya. Sampai seruan jihad, keluar berperang. Berlakulah pertempuran yang saya sebut dalam hadis tadi. Akhirnya orang Islam dikurniakan kemenangan dengan syahidnya beberapa sahabat. Rasulullah kata, cari mana-mana lagi sahabat kita yang gugur syahid. Cari. Dia berkata, habis dah ya Rasulullah, tak ada dah. Nabi kata, cari lagi, ada lagi. Tak ada dah ya Rasulullah, habis dah. Fulan, sekian semua dah jumpa dah. Kata Rasulullah tadi, lakinni ufqidu Julaibiban, tapi aku kehilangan Julaibib. Nabi kata, fatlubuh, pergi cari dia. Maka dalam hadis disebut fatuliba fil qatla, maka sahabat-sahabat cari mana Julaibib. Tuan-tuan, insan yang kecil orang dia. Kalau nak banding dengan Sayyidina Umar, tinggi gagah. Nak banding dengan sahabat-sahabat Khalid Al-Walid, tinggi besar gagah. Nak banding dengan orang-orang Arab yang lain di kalangan para sahabat, memang besar-besar Arab ni. Tapi Julaibib ni kecil kedil orang dia. Cari tak ada di medan pertempuran, tak ada, tapi ada di pinggir pertempuran tu, ada di pinggir sikit, jumpa di situ. Fawajaduhu ila jambi sab'atin qad qatalahum thumma qatalu. Julaibib terbujur kaku syahid di situ. Di keliling jenazah Julaibib ada 7 orang kafir yang mati. Julaibib syahid, berlumuran darah. Di kelilingnya ada 7 orang kafir, sab'atun, yang qad qatalahum, yang Julaibib dah bunuh mereka. Summa qataluh, tapi dalam 7 tu ada seorang yang sempat tikam dan bunuh Julaibib. Diambil. Fa'atan Nabi SAW, bila orang habaq kepada Nabi, Nabi bergegas terus pergi kepada mana jenazah Julaibib aku ni. Nabi kata, Nabi panggil Julaibib aku. Nabi angkat yang kata jenazah Julaibib ni, yang orang tak sedar dia ada.
Siapalah dia kan? Angkatnya Rasulullah ni letak sandak ke lengan Nabi. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jenazah Julaibib itu tersandar di lengan Rasulullah yang mulia, tidak dipapah oleh sesiapa pun pada ketika itu melainkan Nabi saja. Nabi nak pegang sendiri. Dan Nabi perintahkan untuk dikorek liang lahat, kemudian dimasukkan. Rasulullah sendiri, kata sahabat, yang masuk ke dalam liang lahat untuk kebumikan jenazah Julaibib dengan tangan baginda, dan Nabi sendiri yang turun. Hadis itu sahih, riwayat Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hak inilah yang Nabi sebut di dalam khutbah terakhir. Kebetulan ni macam baca khutbah juga ni tak? Kan? Saya berkata ustaz ni teh tu, kita nak khutbah ni dia jadi panjang. Tuan bahaya ni bagi mimbar ni dekat ustaz-ustaz ni, dia bukan boleh duduk berdiri guni ustaz-ustaz, dia payah nak turun. Mereka tuan bagi syarat sikit, dia duduk tengok je lah, nak tutup lah. Hak ni lah dalam khutbah haji wada' yang Nabi kata apa? Inna akramakum, Nabi kata ayyuhan nas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid, Tuhan kamu satu. Wa inna abakum wahid, sesungguhnya bapa kamu satu. Ala, ketahuilah, la fadla li arabi ala a'jami wala a'jami ala arabi, tidak ada lebihnya orang Arab ke atas orang Ajam. Orang bukan Arab, tidak ada lebihnya orang Ajam ke atas orang Arab. Nabi kata wala li aswad ala ahmar wala li ahmar ala aswad, tidak lebihnya orang yang berkulit cerah ke atas orang yang kulit gelap, tidak lebih orang kulit gelap atas orang kulit cerah. Nabi kata illa bittaqwa, melainkan takwa saja. Hak inilah tuan-tuan duk main dia tiap malam, duk bangkit mayang tarawih qiyamul lail, baca Quran siang-siang dengan puasa dengan bersungguh-sungguh mujahadah. Hak ni tidak ada lebih apa-apa pun kita ni tuan-tuan, tak ada nilai apa pun. Ustaz macam saya pun tak ada nilai apa, tuan imam pun tak ada nilai apa, makmum tak ada nilai apa, tuan-tuan kerja cikgu ke, tuan-tuan kerja kampung ke, tuan-tuan baru nak cari kerja ke, kena buang kerja ke, tidak ada nilai apa pun kita di sisi Allah illa bittaqwa, melainkan takwa ya. Kecuali takwa. Nabi kata inna akramakum indallahi atqakum, dan Nabi nak tunjuk yang mulia di kalangan kita ialah orang yang betul-betul takwa dia, kualiti pada Allah, betul-betul iman dia mantap pada Allah. Biar kita ni orang tak sedap, kita siapa? Biar kita bukan mengharapkan tu. Kalau Allah takdirkan kita masyhur dalam masyarakat, itu anugerah Allah kan. Ada di kalangan kita Allah Ta'ala bagi kedudukan sekian-sekian. Di kalangan sahabat pun sama, kedudukan Umar Al-Khattab, kedudukan begitu, kedudukan Ali radhiyallahu anhu macam tu, kedudukan sahabat-sahabat Abdullah ibn Mas'ud dengan ilmu Quran dia, kedudukan Anas bin Malik dengan sebagai khadam Nabi yang paling rapat kepada Nabi, kedudukan Huzaifah bin Yaman disebut sebagai sahibus sir, banyak menyimpan rahsia Rasulullah. Kedudukan sahabat ni ada macam-macam, tapi ada sahabat yang nama ni Julaibib ni macam tu, dia ahlus sufah. Dia duduk di serambi Masjid Nabawi yang makannya mengharapkan ihsan orang bagi. Tak ada apa pada dia, tak ada apa. Baju itulah yang dipakai daripada dia ada sampailah akhir hayat dia. Pakaian dia itulah yang dia ada. Kehidupan dia macam tu. Keluarga tak ada, keturunan tak tahu daripada mana. Tapi oleh kerana dia duduk dengan Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, itulah ucapan dia, i'tiqad dia, perjuangan dia mulia. Dan Nabi tunjuk, kata Allah nak buktikan kata dia mulia. Tuan-tuan tengok apa Nabi kata di akhir bila Nabi papah jenazah Julaibib. Nabi kata faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza minni. Nabi guna istilah Julaibib ni sebahagian daripada aku. Hadza minni wa ana minhu. Nabi ulang dua kali, hadza minni wa ana minhu. Ni Julaibib ni sebahagian daripada aku dan aku sebahagian daripada dia. Dia sebahagian daripada aku sebahagian daripada dia. Tuan-tuan muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita ringkas-ringkas cerita tapi kita nak ambil iktibar yang besar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum, tubuh kita. Tuhan tak tengok pakaian penampilan kita, kepiah kita, cantiknya penampilan kita, Tuhan tak tengok. Yang tu semua adalah kerana
rezeki kurniaan Allah masing-masing dekat kita. Ada orang Tuhan bagi rupa paras elok, cantik. Ada orang Tuhan bagi rupa paras kurang sikit. Ada orang Tuhan bagi lebihan harta dan sebagainya. Ada orang kurang. Walaki yanzuru ila qulubikum. Tapi Allah nak tengok hati kita. Hak ni kita kena didik, kita kena cari supaya kita ada tempat di sisi Allah. Kesimpulan akhir dia tuan-tuan, carilah kedudukan di sisi Allah. Tidak pernah hina orang-orang yang mencari kemuliaan di sisi Allah, tidak pernah hina. Kata ulama, daripada cerita ini, Julaibib ini bernikah di dunia, berbulan madu di syurga. Kerana Julaibib ini sangat-sangat dirindui oleh bidadari syurga. Maka sebab itu dia hanya bersama isterinya selepas akad, kemudian dijemput ilahi dengan syahid di medan jihad. Isterinya pun isteri yang salihah, kata ulama. Boleh jadi dia sedang menjadi penghulu atau ketua kepada bidadari, kepada Julaibib yang ada di syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cukuplah sekadar itu perkongsian tazkirah kita. Mudah-mudahan apa yang kita dengar ni menjadi inspirasi kepada kita. Aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة سنة تراويح جامعة رحمه الله. الصلاة